Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran yang lepas berkenaan dengan keselamatan di bengkel yang merupakan unit yang pertama. Baik, kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan simbol dan tanda keselamatan. Okey, seperti demikian. Kita rujuk pada muka surat 8. Utamakan keselamatan. Sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini, tak kira dekat mana-mana, terutamanya dekat bengkel, dan kamu dapat lihat di bengkel sekolah. Baik, kita lihat di sebelah kanan terlebih dahulu, laluan keluar semasa kecemasan. Jika kamu nampak simbol seperti demikian di tempat-tempat ataupun berada di pintu, itu adalah laluan kecemasan yang mana perlu untuk kamu segera bergerak ke kawasan ataupun laluan tersebutlah. Seterusnya ialah tempat berkumpul yang merupakan kawasan berkumpul apabila berlakunya sebarang kecemasan, misalnya ialah kebakaran. Jadi di situlah tempat untuk kita berkumpul, jangan berkumpul di tempat yang lain kerana ini akan menyukarkan proses penyiraan dan juga orang tak tahu pun kalau kita berada di tempat yang lain. Jadi itu menyukarkanlah. Simbol yang ketiga pula ialah lantai licin. Okey, jangan lalui di kawasan tersebut sehinggalah notis tersebut diangkat ataupun dialihkan, bermakna kamu boleh lalu semula kawasan tersebut. Yang di sebelah kanannya pula ialah jagalah kebersihan, bermaksud jangan buang sampah di merata-rata kerana akan menyebabkan kawasan sekitar kita kotor, terutamanya di bengkel. Pada masa yang sama juga boleh menyebabkan kecederaan dan perkara yang tidak diingini akan berlaku. Yang kelima ialah berwarna merah putih, alat pemadam api. Okey, alat pemadam api hanya boleh digunakan semasa ada kebakaran ataupun kecemasan. Tidak boleh sewenang-wenangnya kamu cuba, kamu ambil dan kamu nak sembur di mana-mana. Tidak boleh dilakukan perkara tersebut. Hanya digunakan pada waktu kecemasan. Kalau kita tak gunakan pada waktu kecemasan, misalnya kita membiarkan kita main sampai habis benda tu, bila berlaku kecemasan kita nak gunakan itu dah habis, maka akan menyebabkan lebih teruk situasi tersebut. Dan yang terakhir ialah tanda keselamatan kawasan larangan merokok. Okey, kat sekolah memang tidak boleh merokok dan amalan ini juga perlu untuk kamu semua hindari. Seterusnya kita bincangkan pula apabila berlakunya kemalangan. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera ikut langkah rawatan yang betul. Okey, kalau ada apa-apa, sebarang kecemasan ataupun kecederaan berlaku, sila laporkan kepada guru yang bertugas ataupun yang mengajar kamu pada masa tersebutlah, ataupun guru-guru yang dekat dengan kamu. Okey, laporkan. Kemudian, langkah yang pertama ialah siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Okey, kita ambil ke paip-paip yang berdekatan, kita lalukan air ke tempat di mana berlakunya lecur tersebut. Kemudian, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Okey, kita sapu. Okey, mungkin guru akan dilakukan sebagai rawatan awal. Kemudian, perlu berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Ini kita nak pastikan sama ada luka itu serius ataupun tidak. Okey, apakah rawatan yang perlu kamu dapatkan? Kamu perlu untuk lakukan apa selepas itu adalah arahan ataupun nasihat daripada pegawai keselamatan yang kamu jumpa. Oleh demikian, kalau kamu kendalikan satu peralatan yang melibatkan suhu yang panas, okey, seperti apa, soldering iron ataupun kita katakan seperti setrika, kamu perlu untuk berhati-hati dan juga mendapatkan nasihat daripada guru sebelum kamu menggunakan alatan tersebutlah. Bagaimana pula kalau terkena renjatan elektrik? Okey, seperti demikian. Ini adalah satu perkara yang bahaya kerana boleh membawa kepada maut. Okey, satu ialah kamu jangan sentuh mangsa tersebut. Jangan alihkan begitu saja. Okey, kita perlu untuk alihkan. Okey, seperti langkah yang kedua ialah alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan yang berpenebat atau penebat seperti kayu atau tali pinggang yang mana tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey, besi tidak boleh, ataupun kamu nak gunakan seperti aluminium juga tidak boleh. Gunakan kayu, tali pinggang dan sebagainya, kain kan, untuk kamu tarik dia, ataupun guru
akan tarik murid tersebut ke tempat yang lebih jauh daripada punca tersebutlah. Terusnya ialah kita rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan juga dapatkan bantuan daripada pegawai keselamatan ataupun pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak hospital, klinik dan sebagainya. Pada muka surat seterusnya menunjukkan laluan kecemasan yang perlu untuk kamu ikuti kalau ada berlakunya kecemasan seperti demikian. Okey, kita perlu untuk ikut anak panah. Kebiasaannya, laluan keselamatan atau laluan kecemasan ini akan disediakan pada bahagian pintu ataupun bahagian yang terbuka kerana mudah untuk kita lihatlah aliran keluar ataupun pergerakan keluar. Okey. Jadi tak boleh semua murid untuk keluar pada pintu yang sama. Kita ada aliran keluar. Okey, murid di hadapan keluar pada pintu kanan, murid di belakang keluar pada pintu kiri. Tak boleh semua pada satu pintu. Ini akan menyebabkan pergerakan menjadi lambat dan menyebabkan risiko yang lebih teruklah. Selepas kamu keluar daripada bilik darjah ataupun bengkel, kamu perlu untuk pergi kepada tempat berkumpul. Semasa berlaku kecemasan, kamu tak perlu untuk tunggu kawan, kamu nak ambil barang kamu ataupun kamu pergi kepada laluan kecemasan orang lain. Okey. Patutnya kamu keluar pada pintu kiri, kamu keluar pada pintu kanan. Okey, yang akan menyebabkan susah kepada kamu. Setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.